Okay, so hai semua, kita continue lagi dengan satu topik yang terakhir iaitu bagaimanakah anda menyelesaikan masalah. So bila main macam ni kan, untuk soalan terakhir ni, mereka akan soalan selalunya dalam exam dia akan combine lah macam apa yang kamu belajar sebelum-sebelum ni, combine dalam satu problem solving. Okay, so standard penyalaan kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis sentas-sintang. Okay, so macam mana kamu nak buat? Cuba tengok contoh 15. Dalam rajah di sebelah, POT, QOU, PQR dan VOR ialah garis lurus. Okay, so POT, QOU, lepas tu PQR, VOR. Okay, ialah garis lurus. Okay, so yang mana yang ada tanda-tanda ni, selari lah. Contoh PV selari dengan QU. Okay, lepas tu QR selari dengan ni, OS. Okay. Lepas tu yang ni lah yang dia buat simbol-simbol selari ni. So yang tu je lah yang kita boleh guna nanti untuk nak solvekan problem ni. Okay, so first kali untuk soalan A, cari nilai X. Okay, so macam mana kita nak cari nilai X? X tengok berada di mana? X berada di sini. Okay, so ini selari kan? PQR selari dengan garis OS. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so cikgu nampak dekat sini 62 ni selari dengan yang had garis PV selari dengan QU kan, QOU. Okay, so cikgu nampak macam huruf F dekat sini. Kita boleh buat huruf F kat sini. So nampak tak kat sini? Ni. So dekat sini kan. So dekat bawah ni 62. Sini pun akan jadi 62. So nampak tak kat sini? 62 juga. Okay, saya cikgu padam sikit. Okay, so yang ni kamu nampak macam huruf F lah kat sini. Okay. So, nampak tak sini 62. So, dekat sini pun akan jadi 62. Okay. So, cikgu tulis kat sini takut kamu tak nampak, takut kamu confused. So, dekat atas ni kan 62. Okay. So, bawah ni pun yang sebelah X ni X kan? Ni X. Okay. So, sini pun akan dapat 62 juga. Okay, so sini 62. Okay. Lepas tu kamu nampak apa lagi? Kamu nampak okay, so yang ni cikgu nampak macam huruf Z. Okay, sana. Cikgu nampak macam huruf Z kat sini. Sini. Betul tak? Z. Dia selari kan? PQR selari dengan garis OS kan? So, kalau kita boleh guna yang macam huruf Z ni. Huruf Z ni alternate angle. Okay, so sini 110 maka, okay, cikgu tulis kat sini. Okay, bila sini 110, okay, so sini pun akan jadi 110 juga. So, bila 62 tambah X ni akan dapat 110. Okay. So, kita boleh dapatlah kat sini. 62 tambah dengan X dapat 110. Okay, so macam mana kita nak cari nilai X? 62 ni kamu pindah ke kanan. Okay, so akan dapat 110 tolak dengan 62. Okay, so 110 tolak 62 kamu akan dapat 48. Okay, so maka untuk soalan ni, X kamu akan dapat 48. Okay, untuk soalan macam ni, kamu kena tengok betul-betul lah. Tengok yang mana yang selari tu boleh guna rule yang mana. Rule yang alternate ke, rule yang sepadan ke, rule yang interior dia ataupun sudut dalaman dia tambah-tambah tu akan dapat 180 ke. So yang tu kamu kena pandai tengok lah. Macam yang ni, first kali cikgu nampak macam huruf F. Nampak tak 62 ni sama dengan kat sini 62. Lepas tu cikgu nampak PQR dengan OS ni kan dia pun ni selari. Okay, so kita boleh buat alternate ataupun selang-seli. Sini 110, maka dekat sini pun akan dapat 110 total dia. Okay, lepas tu tapi soalan nak cari nilai X saja. So bila nak cari nilai X, kita ambil lah 62 tambah X sama dengan 110. So nak cari nilai X, 110 tolak 62. Maka X kita akan dapat 48. Okay, so yang tu untuk soalan A kita dah settle. Okay, lepas tu sekarang ni kita dah settle A. Okay, sekarang ni kita nak cari yang B pula. Okay, so macam mana kita nak cari nilai B? Andaikan PV sebagai garis mengufuk. Okay, so soalan B ni dia guna ilmu kita sudut dongok dan sudut tunduk. Okay, so tak apa. Kita just baca soalan, kamu fahamkan dulu. Okay, lepas tu nanti kita tengok satu-satu. Andaikan PV sebagai garis mengufuk. Okay, so PV ni garis mengufuk. Okay.
Dan sudut PVO. PVO. Okay, so O kat sini kan. PVO sudut ni lah 62 ialah sudut tunjuk O dari V. Okay, so sudut tunjuk O dari V. Okay, so macam mata kita berada di sini lah. Mata kita berada di sini. Okay, dia tengok dekat V. So sudut tunduk dia dapat 62. Okay, so cari sudut dongak P dari O. Kita nak cari sudut dongak P dari O. So O berada di sini, P berada di sini. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so tadi X tadi kita dapat 48 kan? Okay. Cikgu tak tahulah sama ada dia guna ke tak nilai X ni. Okay, so tak apa, cikgu tulis je 48 kita kira tadi. Okay. Lepas tu kan kita nak cari sudut dongak P dari O. Okay, so ingat tak lagi cikgu cakap kalau lah lepas perkataan dari tu kita kena lukis mata kan. So tengok lukis mata dekat mana? Dekat O lah sebab lepas perkataan dari ada O. So kamu lukis mata ni dekat titik O. Okay, so lukis mata. So mata kita dekat sini. Okay, mata kita dekat sini. Okay, lepas tu dia kata kita nak tengok sudut dongak P dari O. So makna kata mata kita ni nak tengok P. Mata kita ni nak tengok P. So arah penglihatan kita, okay, P. So inilah arah penglihatan kita. Sebab O kat sini kan. So kita nak tengok P macam ni. Kita nak tengok P. So P berada di atas. Okay, so bila berada di atas, kita akan mendapat sudut dongak lah. Okay, so betul lah tu kita nak cari sudut dongak. Okay, so macam ni kita nak buat. Ingat tak lagi step dia? Okay. So lepas kita dah lukis mata, kita dah tahu kedudukan objek berada di mana. Lepas tu kita dah buat arah penglihatan. Lepas tu kita kena buat garis mengufuk. Okay, so kita kena lukis garis mengufuk. Mengufuk. Okay, so garis mengufuk macam mana? Yang ni je lah garis mengufuk kan. Takkan kamu nak buat garis mengufuk yang dekat atas ni pula. Ni bukan garis mengufuk, ni salah. So yang ni pun tak boleh sebab tak ada kena-mengena dengan P. Yang ni pun tak boleh sebab yang ni dan dia nak tengok R. So tak boleh lah. Okay, so ini arah penglihatan kita. Lepas tu ini kita punya garis mengufuk. Okay, so sekarang ni kita nak cari sudut dongak. So sudut dongak kita yang ni lah. Okay, so macam ni kita nak cari yang ni. Okay, macam ni kita nak cari yang ni. Okay, so ingat tak lagi. Okay, macam ni kita nak cari yang tu. Kamu kena buat. Okay. Kamu kena buat yang ni 62 kan. Ni 62. Sudut yang ni kan. Selari dengan garis ni. Okay, so yang ni cikgu nampak macam huruf Z kat sini. Okay, cikgu nampak macam huruf Z kat sini. Nampak tak? Betul tak? So betul lah ni sebab yang pun ni selari. So 62. Maka dekat sini pun kita akan dapat 62. Okay, sebab dia guna yang alternate ataupun selang-seli. So sini 62. Sini pun kita dapat 62. Okay. So kamu nampak cikgu kat sini balik. Cikgu buat macam bagi lawa sikit. Ni straight line. Okay, so ini 62. Okay, sini 62. Okay, lepas tu yang ni 75. Okay. Lepas tu kita nak cari yang ni. Kita nak cari nilai ni. Katalah cikgu buat nilai K. Okay, kita nak cari nilai K ni. Nampak tak? K ni berada dekat sini lah. Ni, sebab dia kata kita nak cari sudut dongak P dari O. So, O buat garis mengufuk dan arah penglihatan. So, sudut berada di antara arah penglihatan dengan sudut mengufuk. So dekat sinilah angle kita ataupun sudut kita dekat sinilah. Okay, so K, kita nak cari nilai K. Macam ni kita nak cari nilai K. Ingat tak lagi ciri-ciri satu garis lurus. Total semua ni akan dapat 180. Okay, so kamu buat macam biasa sahaja. K tambah 75 tambah 62 dapat 180. Okay, 75 tambah 62. Kamu akan dapat K tambah 137. Okay. Lepas tu sama dengan 180. Okay. Lepas tu nak cari nilai K macam biasa. Tambah 137 bawa ke kanan dia akan jadi tolak. So K sama dengan 180 tolak 137. Maka K kita akan dapat 180 tolak 137 dapat 43. Okay. So, sudut dongak P dari O. Sudut dongak P dari O. So, macam ni lah kan. Okay, katalah cikgu lukis balik. Ni, macam ni. Okay, so mata kita berada dekat sini. Ni O kan. Mata kita berada dekat sini.
Okay. Kalau kamu lukis kedudukan mata kamu tu betul, confirm kamu akan dapat jawapan yang betul. Sebab tu cikgu suruh kamu lukis mata. Okay, lukis mata, lepas tu sudut P dekat sini. Okay, ni arah penglihatan, ini garis mengufuk. So, kita nak cari sudut ni. So, sudut ni ialah 43 degree. Kita dah cari dah. So, betul lah. Okay, so itu cara untuk nak jawab soalan. Okay, so cikgu ulang sikit lagi. Cikgu revise balik. Okay, make sure kamu kena buat betul-betul ikut step ni. Okay, lepas perkataan dari, lukis mata. Okay, lepas tu kedudukan objek dekat mana bergantung pada soalan. Lepas tu lukis arah penglihatan. Okay, lepas tu buat garis mengufuk. Garis mengufuk ni yang selari dengan mata kita. Okay, cikgu tulis kat sini sikit. Selari dengan mata. Okay. Lepas tu buat namakan sudut dongak ataupun sudut tunduk. Okay. So, kita dah habis macam mana untuk nak jawab soalan 15 ni. Okay, ataupun contoh 15 ni. Cikgu harap kamu faham. Okay. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu dalam kelas. Okay. So, kejap cikgu nak simpulkan sikit. Okay, so ini rumusan. Okay, rumusan ni gambar rajah ni cikgu ambil dekat buku teks page 196. Okay, cikgu harap sangat kamu boleh salin nota ni. Okay, so ini adalah rumusan untuk topik garis dan sudut. Okay, so first kali kelas tu cikgu ada ajar kamu macam mana kita nak lukis tembereng garis. Okay, ni semua ada markah tau bila kamu buat exam nanti. So rugi kalau kamu tak faham. So better kamu tengok balik video-video yang kita belajar sebelum ni macam mana nak buat tembereng garis. Lepas tu pembahagi dua sama senjang ataupun perpendicular bisector. Okay, lepas tu kita ada garis renjang. Okay, garis renjang, perpendicular line. Okay, garis selari, parallel line, pembinaan 60, sudut 60. Kita nak, macam mana kita nak buat sudut 60. Lepas tu kita nak buat pembahagi dua sama sudut. Okay, so yang ni cikgu harap sangat kamu boleh tahulah macam mana. Cikgu pun ada record video extra nak buat sudut 60, sudut 75, sudut 120. Macam mana nak buat. Okay, lepas tu kita ada belajar sudut pada garis lurus. Okay, so sudut pada garis lurus lepas ni kamu tahulah kalau orang tanya, kalau ada satu garis lurus, sudut dia berapa? Sudut dia 180. Ni. Lepas tu sudut refleks. Apa ciri-ciri sudut refleks? Okay, katakanlah sudut kita kat sini theta. Okay. So dia kena lebih daripada 180 tapi dia kurang daripada 360. Okay, inilah keadaan dia. Dia lebih daripada 180, dia lebih daripada 180 ni macam ni ada line kan. Ni ada straight line. Okay, dia lebih daripada 180 tapi dia kurang daripada 360. Okay, lepas tu kita ada sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap ni pusing balik 360 macam gambar jam kan. Gambar jam ni dia pusing daripada pukul 12 sampai pukul 12. So dia pusing, kita panggil dia sebagai sudut putaran lengkap. Lepas tu kita ada belajar tentang sudut pelengkap. Okay, sudut pelengkap ni kalau A tambah dengan B, okay, sudut A tambah dengan B, kalau sudut pelengkap dia akan dapat 90. So A tambah B dapat 90. Okay, kalau sudut penggenap A tambah B akan dapat 180. Okay, ni sudut penggenap. Lepas tu kita ada sudut konjugat. Sudut konjugat A tambah B kamu akan dapat 360. Okay, so cikgu harap kamu boleh ingat kembali, okay, apa yang kita belajar. Okay, lepas tu yang terakhir baru-baru ni kita belajar, tadi kita belajar sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okay, cikgu harap sangat kamu boleh ingat sebab yang ni kamu akan guna tau sampai form 3, sampai form 5 nanti. Okay, kita ada sudut bententangan bucu A sama dengan C. Okay, lepas tu D sama dengan B. Lepas tu kalau yang untuk sudut bersebelahan pada garis bersilang ni, kalau A tambah dengan B dapat 180. Sebab apa? Dia straight line ni. Okay, ni cikgu ada explain dalam video. Ni garis lurus kat sini. Lepas tu D tambah dengan C dapat 180 juga. Lepas tu dan sebaliknya lah, A tambah B dapat 180. B tambah C pun akan dapat 180 juga. Okay. Lepas tu kita ada buat sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okay. Garis selari ni dia ada buat simbol anak panah ni. Macam mana kamu nak kenal garis selari ni? Macam ni lah. Kalau ada garis selari dia akan buat anak panah macam tu. Okay, lepas tu garis rentas lintang ni yang dia berlaga dengan
garis selari ni. Okay. So kita ada sudut sepadan. Sudut sepadan ni P akan sama dengan S. Yang ni kamu ingat huruf F sahaja. Okay. Ingat huruf F. Yang ni akan sama dengan bawah dia. Yang macam dekat orang tu apa? Dia punya garis tu akan sama. Tapi make sure yang ni kena selari. Okay. Lepas tu sudut selang-seli. Sudut selang-seli pun kamu ingat huruf Z. Make sure yang ni pun selari. Semua selari. Okay. Bila dia pun selari barulah dalam ni sama. Okay. Yang ni dia kata R sama dengan S. R sama dengan S. So inilah selari dia, betul tak? Nampak huruf Z kat sini. Ni selari dengan yang ni. Okay. Lepas tu kita ada sudut pendalaman. Okay. Sudut pendalaman Q tambah S. Yang ni pun kena selari. Make sure kamu ingat huruf C. Dia selari macam ni. Okay, yang ni Q tambah S dapat 180. Okay. Lepas tu kita ada belajar sudut dongak. Sudut dongak cikgu harap sangat yang cikgu ada bagi 5 tips tu. 5 tu tengok. Kamu lukis mata. Kalau kamu lukis kedudukan mata kamu tu betul. Dengan arah penglihatan betul. Lepas tu sudut mengufuk tu betul. Okay, confirm kamu boleh jawab. Okay, so tengok ni. Mata dekat sini. Lepas tu arah penglihatan. Okay, ni objek kita. Okay, ni kita cikgu buat objek. Okay. Sana cikgu lukis kat sini sikit. Cikgu tulis supaya kamu boleh faham lagi. Sini objek. Sini objek. Okay, dalam buku teks dia buat titik je. Tapi cikgu tulis objek. Sini objek. Katalah mata berada di sini. Kamu tengok objek. So sudut dongak. Okay, sudut dongak berada di antara arah penglihatan dengan garis mengufuk. Ni, yang garis putih-putih ni kita panggil dia sebagai garis mengufuk. Okay. Lepas tu, kalau sudut tunduk, tengok mata. Lepas tu, buat arah penglihatan, tengok objek dekat mana. Lepas tu, garis mengufuk berada di antara, sudut tunduk berada di antara garis mengufuk dengan arah penglihatan. Okay, kalaulah objek berada di atas, okay, objek berada di atas adalah sudut dongak. Kalau objek berada di bawah, sudut tunduk. Okay, so yang tu kena tengok betul-betul lah. Jangan salah buat. Ataupun jangan careless. Okay. So itu saja untuk bab garis dan sudut. Okay, cikgu harap sangat kamu betul-betul kuasai dan fahamkan. Kalau tak faham boleh tanya cikgu dalam kelas. Okay, thank you semua.